Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk rakan-rakan elit Program Transformasi Sekolah TS25, rakan-rakan SI Partner Plus, pengetua-pengetua, guru besar dan rakan-rakan SLT, guru-guru yang dikasihi sekalian. Saya Zabedah binti Abdul Rashid, pegawai SI Partner Plus daripada PPD Segamat. Jadi alhamdulillah, selamat kita bersemuka secara atas talian. Jadi sesi ini merupakan sesi tutorial TS25 daripada Jabatan Pendidikan dan Johor bagi modul 1 dan submodul 1.3 iaitu hala 7 program TS25. Semoga dengan sesi ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dan seterusnya mengikuti modul ini dengan jayanya. Kita mulakan dengan modul 1 iaitu bimbingan dan pementoran bagi submodul 1.3 hala 7 program TS25. Tempoh masa untuk e-learning bagi modul 1.3 ialah selama 100 minit atau 1 jam 20 minit. Jadi saya harap bahan-bahan ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk teruskan membuat dan mengkaji tentang TS25. Kandungan dalam submodul ini ialah yang pertama, objektif dan kriteria kejayaan. Yang kedua ialah hala 7 program TS25 dengan hala 7 KPM. Dan di sini kita perlu mengaitkan antara hala 7 sekolah TS25 dan juga hala 7 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam 1.3.3, kita akan melihat tentang bidang keberhasilan utama atau key result area sekolah kita dengan hala 7 program TS25. Dalam 1.3.4, kita akan mengkaji tentang mindscaping, itu proses pelaksanaan program TS25 di sekolah. Seterusnya, 1.3.5 tentang KRA sekolah, kerangka TS25 dan juga data sedia ada yang kita miliki di sekolah. Bagi 1.3.6, pemetaan perancangan proses penambahbaikan program TS25 dan rancangan pemajuan sekolah. 1.3.7, rumusan dan refleksi bagi modul 1.3. 1.3.8 adalah tugasan dan juga quiz dalam Google Classroom. Kita pergi pada 1.3.1 iaitu objektif dan juga kriteria kejayaan. Bagi objektif dalam modul 1.3 ini ialah menetapkan hala 7 dalam mentransformasikan sekolah di bawah program transformasi sekolah 2025 atau singkatannya TS25. Bagi kriteria kejayaan pula ada 5. Yang pertama ialah mengaitkan hala 7 program TS25 atau program strategik Kementerian Pendidikan Malaysia yang meningkat dan menyokong accountability dengan hala 7 KPM. Jadi di sini kata kunci yang kita lihat ialah hala 7 program TS25 dan juga hala 7 KPM. Yang kedua ialah membina atau memurnikan bidang keberhasilan utama key result area sekolah dengan menggabung jalinkan hala 7 program TS25. Jadi di sini kriteria kejayaan kita pegang pada kata kunci KRA dan juga hala 7 program TS25 di sekolah. Bagi kriteria kejayaan ketiga, iaitu merancang pelaksanaan program TS25 di sekolah menggunakan kaedah mindscaping. Jadi dalam mindscaping kita ada 10 langkah yang kita akan lihat sebentar nanti. Bagi kriteria kejayaan keempat pula ialah merumuskan data yang sedia ada untuk mengukur hala 7 program TS25. Jadi di sini kata kunci yang perlu kita pegang ialah data. Data yang kita miliki di sekolah dalam bidang pengurusan di sekolah dan juga hala 7 program yang kita buat di sekolah kita. Sementara kriteria kejayaan kelima ialah memetakan rancangan
proses penambahbaikan program TS25 atau program strategi KPM yang meningkatkan dan menyokong accountability dan dalam perancangan kemajuan sekolah atau perancangan strategi sekolah. Jadi di sini kita akan lihat sedikit tentang pintas yang kita laksanakan di sekolah masing-masing. Okey, bagi 1/3/2 kita pergi pada hala 7 program TR25 dengan hala 7 KPM. Okey, bagi mendapatkan misi, kita rujuk pada Kamus Dewan 2005 yang mendefinisikan misi sebagai tugas khusus yang dipertanggungjawabkan kepada atau yang akan dilakukan oleh seseorang atau sesuatu kumpulan. Jadi di sini kita perlu ingat kepada misi ialah tugas atau tanggungjawab khusus yang perlu kita laksanakan. Okay, sementara visi pula ialah pandangan yang jauh, terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan masa depan bagi mencapai matlamat penting sesebuah organisasi atau negara. Jadi kita perlu ada visi iaitu pandangan ataupun cita-cita ataupun harapan yang tinggi yang jauh ke hadapan untuk mendapatkan pembangunan atau kecemerlangan di sekolah kita. Dalam hala 7 KPM, kita bagikan kepada dua tadi iaitu visi dan misi. Jadi KPM menetapkan visi yang sama untuk semua peringkat di bawah KPM iaitu visi pendidikan berkualiti. Apabila kita menuju kepada visi pendidikan berkualiti, misi iaitu tugas atau tanggungjawab yang perlu kita laksanakan ialah melestarikan sistem pendidikan. Melestarikan membawa maksud mempertahankan kelangsungan atau menetapkan sesuatu supaya tidak berubah. Jadi sini melestarikan sistem pendidikan adalah mempertahankan kelangsungan, kecemerlangan sistem pendidikan yang telah kita capai. Okay, sementara insan terdidik pula merujuk pada modal insan yang kita nak bangunkan, iaitu membangunkan potensi individu. Jadi dalam potensi individu yang kita nak bangunkan, kita rujuk kepada aspirasi murid yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, kemahiran berfikir, integrasi nasional, etika dan kerohanian. Sementara yang ketiga dalam visi ialah negara sejahtera. Itu dengan tanggungjawab kita untuk memenuhi aspirasi negara. Jadi dalam PPPM kita ada aspirasi sistem yang terdiri pada 5 aspek atau 5 elemen iaitu akses, kualiti, kecekapan, equity dan juga perpaduan. Jadi semua ini digabungkan untuk kita capai visi dan misi KPM yang disambut oleh Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan juga sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Okey, dalam 1/3/2 juga itu hala 7 program TF5 dengan hala 7 KPM, kita tidak boleh abaikan tentang fokus dan gerak kerja Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 2020 yang berusia Dr. Habibah Abdul Rahim yang membawa slogan bersama melangkah lebih jauh. Jadi dalam aspek ini kita dapati bahawa pendidikan holistik yang hendak kita capai adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi jeri, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasiah. Jadi murid yang kita hendak capai, yang hendak kita bina mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian dapat beramal dengan ilmu mereka, baik akhlak, bertanggungjawab dan sihat dari segi jasmani dan mentalnya. Jadi bersamalah kita melangkah lebih jauh untuk mencapai kualiti ataupun kecemerlangan dan kekuatan sebagai pemimpin negara kita pada masa akan datang. Bagi meletakkan hala 7 KPM juga, KPM berpandukan kepada wawasan, perancangan dan dasar utama negara yang telah digariskan melalui pendidikan yang dikubal oleh pelbagai pihak, jabatan kajian dan juga amanat-amanat yang diusahakan oleh banyak pihak di negara kita.
Dalam hala 7 KPM juga mensasarkan kepada 3 kelompok utama iaitu murid, guru dan juga pemimpin sekolah. 3 insan yang sangat dipentingkan, yang sangat diutamakan dalam sistem pendidikan kita. Dan bidang tumpuan pula kita boleh bercakap kepada penyertaan murid dan juga pembelajaran murid yang berfokuskan kepada kemenjadian murid di sekolah-sekolah. Dari segi penyertaan murid ialah peningkatan enrollment di semua peringkat persekolahan, peningkatan murid dalam STEM dan juga TVET, serta akses untuk murid berkebutuhan khas dan juga orang asli. Dan di bawah pembelajaran murid pula, murid perlulah mempunyai pengetahuan, kemahiran yang kalis masa hadapan. Bermaksud di sini ialah selama 11 tahun memurid atau anak-anak kita berada di bangku sekolah, mereka perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan dalam hidup seharian mereka. Di samping itu juga, pembelajaran murid juga perlu mempunyai pendidikan digital dan juga penguasaan bahasa Inggeris. Ini adalah bidang tumpuan yang diilhamkan, yang perlu digerakkan oleh KPM dan seluruh warganya. Sementara itu bagi kualiti guru dan pemimpin sekolah dan juga pentaksiran, iaitu pengukuhan pelaksanaan pentadbiran sekolah sebagai eviden untuk memperbaiki PDP juga sangat dipentingkan bagi guru berkualiti dan juga pemimpin berkesan di sekolah. Dan yang ketiga ialah program strategi yang meningkatkan atau menyokong accountability. KPM telah melaksanakan beberapa program strategi iaitu DTP, District Transformation Program, program transformasi sekolah 2025, pendidikan digital dan juga pengukuhan guru dalam bidang pentaksiran. Kita pergi kepada matlamat program TS25. Jadi matlamat program TS25 ni ada 3, iaitu memantapkan kepimpinan sekolah. Di sini kita boleh rujuk kepada SKKSM, Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia dan juga SKPM G2 yang dapat mengukur pemimpin sekolah yang berkualiti, iaitu standard 1 dan juga standard 2. Seterusnya ialah memaksimalkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti PDP. Jadi di sini kita rujuk kepada guru berkualiti yang kita boleh dapatkan garis panduannya melalui standard 4 SKPM itu dan juga peningkatan kualiti PDP dari semasa ke semasa yang dilaksanakan oleh guru-guru kita, termasuklah juga inovasi dan sebagainya. Yang ketiga ialah mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kemenjadian murid. Di sini perlunya sokongan daripada ibu bapa sebagai penjaga dan juga komuniti yang berada di luar kawasan sekolah yang sentiasa menyokong dan juga memberi bantuan kepada pihak sekolah bagi memastikan kemenjadian murid kita tercapai dengan sebaik-baiknya. Jadi 3 aspek sini melibatkan modal insan iaitu manusia. Objektif program transformasi sekolah 2025 pula lebih kepada mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Daripada guru yang berkualiti, terdapat amalan-amalan PDP yang terbaik yang boleh dijadikan contoh dan juga diamalkan oleh guru-guru dari sekolah-sekolah yang lain. Itu perkongsian strategik atau perkongsian yang terbaik berfokus pada PDP. Objektif yang kedua ialah membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Jadi di sini perlunya bantuan, sokongan, bimbingan daripada pihak luar bagi membantu pemimpin-pemimpin sekolah dan juga guru-guru di sekolah kita. Jadi kalau pembimbing pedagogi biasanya datang daripada SISC Plus yang membantu dari aspek pedagogi kepada MLT, itu guru kanan masa pelajaran dan juga ketua panitia. Sementara pembimbing kepimpinan pula adalah bimbingan daripada SI Partner Plus bagi membantu pengetua, guru besar,
penolong kanan takbiran, penolong kanan halau murid, penolong kanan curriculum, penolong kanan tanam ataupun penyelia petang. Jadi kepakaran ini juga membantu meningkatkan kompetensi pemimpin dan juga guru-guru di sekolah. Yang ketiga ialah membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Jadi daripada sini tadi matlamat program TR25, daripada pemimpin sekolah, daripada guru, daripada penglibatan ibu bapa dan komuniti, pergi kepada amalan terbaik PDP, kepakaran daripada luar. Jadi terhasillah juga objektif yang ketiga, itu persekitaran pembelajaran yang berkesan yang memfokuskan kepada kemanjadian murid. Okay, selepas kita mengikuti semua nota dan juga bahan-bahan daripada 3.1 dan 3.2, okay, kita akan laksanakan pula aktiviti kendiri yang pertama, itu berkaitan hala 7 program TR5 dan hala 7 KPM. Okey, untuk hala 7 program TR5 dan juga hala 7 KPM ini je akan diteruskan dengan program TR25 secara lebih mendalam, iaitu 4 aspek yang penting merangkai titik-titik. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Ketiga, pembudayaan. Yang keempat ialah kemenjadian murid. Okey, 4 aspek ini telah diterangkan dalam 1.2 dan tuan-tuan dan puan-puan pun saya rasa telah mengikuti modul 1.2. Jadi hasrat akhir pelan pembangunan pendidikan ialah setiap murid mempunyai kemenjadian murid yang terbaik dan setiap sekolah adalah sekolah yang berkualiti. Di sini kita dapati berapa tajuk yang penting ataupun beberapa perkara yang penting yang sama fokusnya. Iaitu kalau kita bincang tentang matlamat DTP, sasaran mikro KPM, kerangka TR25 menjurus kepada kemenjadian murid dan juga sekolah yang berkualiti. Jadi sini kita pegang kepada hasrat akhir PPPM, iaitu kemenjadian murid, sekolah berkualiti. Okay, konsep kemenjadian murid pergi pada 3, iaitu dokumen standard DSKP, pedagogi dan juga pentaksiran. Ini pun tuan-tuan dan puan telah dapat daripada modul 1.2. Jadi kalau dokumen standard pedagogi, dia akan pergi kepada proses yang akhir, itu pentaksiran kepada murid-murid kita di sekolah. Sama ada pentadbiran pusat, pentaksiran bilik darjah, PAJSK, co-curriculum, PAJK segak dan juga psikometrik yang dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah. Sementara konsep sekolah berkualiti, 3 kelompok yang penting situ kita dapati ialah guru berkualiti, pemimpin berkesan, sokongan PIBG dan juga komuniti yang membawa kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna untuk menyokong sekolah kita mempunyai persekitaran yang kondusif untuk proses PDP. Jadi sekolah berkualiti ini merujuk juga kepada pengurusan yang berasaskan sekolah dan autonomi sekolah. Okay, pembelajaran yang bermakna, iaitu meaningful learning, melibatkan 5 aspek, iaitu intentional, iaitu pembelajaran yang terarah, yang mempunyai fokus dan mempunyai matlamat yang khusus dan mempunyai kawaselia yang baik. Seterusnya ialah pembelajaran aktif seperti dalam standard 4.6, pelajar sebagai murid sebagai pembelajar aktif. Mereka dapat memanipulatifkan data, dapat membuat pemerhatian yang tajam terhadap aspek-aspek pembelajaran dan pengajaran yang mereka terima. Bagi konstruksional pula, itu pembelajaran yang dapat membina artikulasi dan juga membuat refleksi dalam kalangan murid-murid kita. Dan seterusnya kepada autentik,
Itu pembelajaran yang kompleks tetapi mempunyai konteks-konteks yang tertentu. Terutamanya dalam mata pelajaran yang tergaris dalam DSKP. Dan seterusnya pada kooperatif, itu kerjasama dalam proses pembelajaran, ada kolaboratif dan juga ada komunikasi yang bermaklumat. Pembelajaran bermakna juga dalam deep learning, itu bermakna keupayaan, kemampuan guru-guru kita untuk mengawal ataupun melaksanakan proses pembelajaran yang terbaik di dalam kelas. Jadi perlunya di sini sokongan-sokongan daripada digital tools dan resources, redesigning learning experience dan juga unpacking curriculum. Dan membawa kepada student sebagai pembelajar yang difokuskan di sekolah. Jadi dalam 1.3.2 juga kita ada aktiviti kendiri yang kedua, iaitu penulisan jurnal refleksi untuk program TS25. Jadi bahan-bahan ni tuan-tuan dan puan boleh dapat daripada Google Classroom dan melaksanakan aktiviti kendiri serta mendapat sokongan ataupun bantuan daripada guru-guru ataupun pihak-pihak yang berada di dalam sekolah untuk membina jurnal refleksi program TF5 yang telah tuan-tuan dan puan ikuti. Okey, seterusnya kita pergi pada 1.3.3 iaitu bidang keberhasilan utama, iaitu key result area sekolah dengan terhala 7 program TS25. Jadi di sini kita akan mendapatkan input dari segi membina atau memurnikan KRA dengan bergabung jalinkan hala 7 yang kita telah buat dalam program TS25 di sekolah-sekolah. Jadi bila kita sebut tentang bidang keberhasilan utama atau KRA, kita merujuk kepada hasil akhir atau outcome ataupun output umum yang kita nak capai di sekolah supaya misi dan visi kita juga dapat direalisasikan. Okey, KRA adalah cara bagaimana organisasi kita dapat mencapai misi. Jadi sini kita perlu kenal pasti kekuatan, kelemahan dalam organisasi kita serta ancaman dan peluang yang berada di persekitaran luar. Jadi di sini kita akan rujuk kepada analisis SWOT. Jadi dalam kekuatan dan kelemahan dalam organisasi, iaitu kekuatan dan kelemahan yang berada dalam sekolah kita yang biasanya kita boleh ringkaskan kepada pre-move, iaitu P ialah people, R ialah resources, I ialah innovation atau idea, M ialah marketing atau communication, O ialah operational dan F ialah finance. Itulah kekuatan atau kelemahan dalam organisasi. Okay, sementara ancaman dan peluang iaitu yang berada di luar dan sukar kita kawal, tapi dia merupakan satu perkara yang boleh membantu kita ataupun memberi ancaman yang perlu kita gunakan sebagai perkara positif yang dapat kita gunakan bagi menambah baik perkara yang telah kita lakukan di sekolah. Jadi kalau ancaman dan peluang ni kita boleh singkatkan kepada PESTEL, itu P ialah politik, E ialah ekonomi, S ialah sosial, T ialah teknologi, L ialah legislatif dan E ialah environment. Okay, jadi setiap sekolah perlu mempunyai SWOT dan di sinilah kita akan dapat merangka KRA atau bidang keberhasilan utama sekolah kita. Jadi kita dapat rumuskan di sini bahawa sasaran atau kedudukan khusus bagi mencapai visi dan misi organisasi itu dapat ditunjukkan melalui bidang keberhasilan utama. Dan KRA ini atau bidang keberhasilan utama ini merupakan penyataan positif. Maksudnya yang kita akan lakukan secara bersungguh-sungguh dan kita dapat daripada penyataan isu strategik. Okay. Perkara yang mungkin tidak dapat kita selesaikan sebelum ni jadi isu strategik dan kita perlu gunakan KRA itu untuk mencapai penambahbaikan kepada pengurusan organisasi sekolah kita.
Jadi sini dicadangkan bilangan KRI yang sesuailah 3 hingga 5 KRI. Ciri penyataan KRI pula merupakan hasil akhir outcome, dan juga ciri penyataan KRI ini dapat ditunjukkan oleh hasil utama outcome untuk mencapai visi dan misi sekolah. KRI kita mestilah lebih berfokus, dan dalam KRI juga ditunjukkan tentang tanggungjawab peringkat tertinggi. Maksudnya pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencapaian KRI yang telah kita gariskan. KRI tiada tempoh yang kita tetapkan ataupun kita boleh pilih tempoh jangka masa panjang 3 hingga 5 tahun. Okey, seterusnya ialah penggunaan ayat untuk menulis KRI, istilah luas, umum dan ringkas. Maksud situ penggunaan ayat untuk menyatakan KRI kita mestilah yang kita fahami oleh warga sekolah dan perlu kita bawakan kepada warga sekolah dan juga PIBK supaya mereka faham bahawa itu adalah bidang keberhasilan yang hendak kita capai. KRI juga boleh bersifat kualitatif. Maksudnya di sini KRI kita mesti berdasarkan data-data yang kita kutip daripada pelbagai bidang ataupun aktiviti yang kita jalankan di sekolah. Sama ada bilang kurikulum, KOKO, pengurusan organisasi, kewangan dan sebagainya. KRI juga bersifat kritikal, maksudnya boleh dibincangkan dan mesti dicapai. Maksudnya ini adalah satu penyataan yang positif yang mesti dicapai, diusahakan untuk direalisasikan oleh semua pihak di sekolah. Okey, contoh KRI yang boleh kita dibina di sekolah ialah mengikut bidang. Yang pertama ialah tentang kecemerlangan akademik atau kurikulum. Yang kedua ialah kemantapan sasiah dari aspek hak dewan murid. Dan seterusnya ialah kecemerlangan kurikulum, iaitu dalam bidang pengurusan kurikulum di sekolah. Dan KRI yang keempat ialah guru dan pemimpin berkualiti. Jadi di sini kita juga boleh merujuk kepada SKKSM, iaitu Standard Kompetensi Kepengetuaan Malaysia. Kita boleh bagikan kepada 9 aspek yang menjadi isu strategik. Seperti yang saya beritahu sebelum ni, iaitu KRI mesti merujuk pada isu strategik di sekolah. Jadi kita boleh pecahkan kepada 9. Jadi kalau kecemerlangan akademik, maksudnya dari segi pengurusan kurikulum. Kemantapan sasiah ini ialah pengurusan halaman murid. Kecemerlangan kurikulum, pengurusan kurikulum. Guru dan pemimpin berkualiti ini boleh kita pergi kepada pengurusan organisasi atau pengurusan sumber manusia. Yang keenam ialah pengurusan kewangan. Yang ketujuh, persekitaran dan kemudahan fizikal. Yang ke-8 ialah pentadbiran pejabat. Dan yang ke-9 ialah perhubungan luar. Ataupun kita boleh menulis bidang keberhasilan utama kita mengikut program transformasi sekolah TF5 yang terdiri daripada 4, iaitu PDP bermakna, persekitaran pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna, guru yang berkualiti, pemimpin yang berkesan, dan juga sokongan komuniti dan PIBG. Jadi kepentingan KRI ini sangat penting supaya kita dapat menjelaskan peranan. Itu dalam KRI kita telah gariskan peranan daripada PGB, pengetua guru besar, SRT, MRT dan guru-guru yang terlibat dalam mencapai ataupun menguruskan KRI sekolah kita. Dan juga kita dapat mengaitkan peranan dengan pelan strategi organisasi. Maksudnya apa isu strategi yang kita dah capai tadi. Jadi setiap peranan individu tersebut kita boleh kaitkan dengan tanggungjawab mereka. Dan seterusnya ialah fokus kepada hasil daripada aktiviti. Maksud itu kita berfokuskan outcome. Apa hasil yang kita dapat selepas kita menggariskan KRI tersebut dan menjalankan intervensi yang sepatutnya dilaksanakan di sekolah. Seterusnya kepentingan KRI ialah mengkomunikasikan tujuan peranan seorang kepada pihak lain. Jadi bila kita bina KRI atau kita menjalankan pengurusan sekolah, kita tak bekerja seorang. Kita memerlukan orang lain.
Jadi dalam KRA itu telah digariskan tujuan peranan setiap orang dalam pengurusan KRA dan hubung kaitnya dengan pihak-pihak yang lain. Daripada pengetua kepada guru besar, daripada pengetua kepada SLT, guru besar kepada SLT, dan juga mungkin melibatkan pada guru-guru, ketua panitia dan sebagainya. Kemudian membantu menetapkan matlamat dan objektif, sebab kita telah pergi pada matlamat dan objektif TS25, jadi itu kita akan gunakan untuk membina KRA kita. Dan seterusnya memprioritikan aktiviti. Apa aktiviti yang penting yang boleh kita utamakan berbanding aktiviti yang lain, dan seterusnya kita dapat meningkatkan pengurusan masa dan kerja supaya kita dapat bekerja dengan lebih berstruktur. Dan seterusnya dapat membuat keputusan yang mempunyai nilai tambah. Jadi daripada pengurusan KRA tersebut, bidang keberhasilan utama tersebut, jadi kita akan dapat melihat intervensi atau aktiviti yang kita jalankan, kita mendapat impaknya, jadi kita boleh berbincang dan membuat keputusan dalam kalangan pentadbir dan juga SLT di sekolah supaya kita dapat membuat penambahbaikan bagi aktiviti ataupun program yang kita jalankan. Kita pergi pada 1.3.4 iaitu mindscaping, proses pelaksanaan program TF5 di sekolah. Selepas kita membina KRA, kita perlu juga membuat mindscaping, iaitu perancangan masa depan untuk mencapai hala tuju program TS25. Mindscaping itu perancangan. Apa yang ada dalam tahun semasa dan apa yang kita rancang untuk kita capai pada masa akan datang. Jadi proses pelaksanaan mindscaping bagi sekolah-sekolah TF5 terbagi pada 10 langkah. Yang pertama ialah mencapai matlamat TF5, cloud ataupun awan di bahagian atas. Bahagian atas itu ialah yang pertama. Jadi kita perlu menetapkan sasaran yang diperlukan untuk mencapai matlamat utama TS25. Yang kedua ialah foundation, asas yang pemacu, iaitu kekuatan atau kelemahan sedia ada dalam melaksanakan program TF5. Itu ni ialah yang kedua. Foundation, asas. Apa yang kita ada, kekuatan, kelemahan yang kita ada di sekolah. Yang ketiga ialah barrier atau halangan, iaitu masalah atau cabaran awal yang perlu dihadapi sebelum melaksanakan TF25. Sebelum kita laksanakan TF5, apa halangan yang kita hadapi di sekolah? Contohnya keuangan, dari segi penerimaan warga sekolah. Itu halangan-halangan awal yang kita mungkin hadapi untuk melaksanakan TF25 di sekolah. Yang keempat ialah box. Apabila kita ada kekuatan, kita dah tahu kelemahan, kita dah kenal pasti halangan, jadi kita perlu masuk dalam box lah. Box maksudnya persediaan. Kita mula bersedia untuk laksanakan program TF5. Jadi persediaan ini mungkin dari segi guru, dari segi murid, dari segi kaki tangan, keseluruhan warga sekolah, dari segi infrastruktur, keuangan dan sebagainya. Jadi kita masukkan dalam box, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima ialah tanda atau signs, itu tempoh masa yang kita perlu hadapi untuk mencapai sesuatu matlamat kita. Jadi kalau dilihat pada mindscaping sini, kita ada tiga tanda. Yang pertama, masa 1 bulan, 3 bulan. Di sini mungkin kita ambil masa 3 bulan, 1 hingga 3 bulan. Apa tanda aras yang kita akan lakukan untuk teruskan perjalanan kita dalam TF25. Yang kedua, kita ada satu lagi tempoh masa. Jadi pertengahan perjalanan kita untuk capai TF5 mungkin 1 tahun, 2 tahun. Dan yang ketiga, sini kita ada satu lagi tanda tempoh masa yang kita tetapkan untuk capai sesuatu progres atau perkembangan dalam perjalanan kita TF25. Jadi ada 3
tempat atau 3 tempoh masa yang kita sasarkan untuk lakukan tindakan-tindakan yang membantu kita dan juga warga sekolah bertindak. Okay. Bagi langkah yang keenam, langkah pertama adalah titik permulaan. Permulaan perjalanan untuk capai matlamat 35. Di sini yang adalah first step kita. Kita dah kaji kelemahan, kekuatan, halangan kita dah buat persediaan, kita dah buat tempoh masa untuk program T25. Jadi kita mula langkah kita untuk mencapai matlamat T25. Jadi perjalanan kita bermula di sini. Pada first step nombor 6. Langkah yang ketujuh iaitu stone atau batu. Jadi dalam perjalanan kita akan tempuh halangan-halangan. Kita akan tempuh halangan, cabaran untuk kita capai matlamat T25. Jadi sepanjang perjalanan kita akan jumpa batu-batu lah, halangan-halangan yang mungkin kita hadapi. Yang ke-8 ialah base camp atau kemah. Jadi dalam perjalanan kita tu kita perlu berehat, memperoleh tenaga seketika untuk menyambung perjalanan kita. Jadi sini ialah base camp. Untuk kita berehat, untuk kita muhasabah diri, untuk kita buat team building semula dengan warga sekolah supaya kita dapat meneruskan perjalanan kita dalam program T35 ni dengan jayanya lah. Yang langkah yang ke-9 ialah balloon, celebrate. Selepas kita hadapi semuanya, selepas kita muhasabah diri, selepas kita melakukan nilai tambah, kita kena celebrate. Jadi sini kita celebrate, kita raikan pula kejayaan yang kita telah capai setakat ni dalam program TS25. Dan akhirnya pada 10 adalah sukses. Sukses itu kejayaan ataupun petanda-petanda kejayaan kita telah buat dalam program TF25. Mungkin tadi kita raikan, kita beri anugerah dan sebagainya. Jadi sini kita paparkan kejayaan-kejayaan dalam perjalanan kita merealisasikan program TF5, dan juga pada langkah 10 ni juga kita boleh kongsi ataupun kita boleh celebrate dengan pihak-pihak luar, pihak IBK dan sebagainya, kerana mereka telah membantu kita selama ni lah dalam program TS25. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan pula akan melaksanakan aktiviti kendiri untuk bilangan yang ketiga tentang mindscaping, menggunakan tapak mindscaping yang telah disediakan dalam Google Classroom. Dalam 1.3.5, KRA sekolah, kerangka TF5 dan data sedia ada. Daripada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pergi kepada 1.3.5, itu menggabungkan semua maklumat yang kita dapat supaya kita dapat membina pintas bagi membantu kita dalam program transformasi tersebut. Dan dalam Google Classroom, dia ada aktiviti yang keempat, iaitu toolkit yang mengaitkan tentang KRA sekolah, data sedia ada bersandarkan kerangka program TF5 yang kita telah bincangkan dengan warga sekolah sebelum ini. Bagi 1.3.6 ialah pemetaan perancangan proses penambahbaikan program TF5 dan rancangan pemajuan sekolah. Jadi di sini kita telah dapat daripada KRA kita tadi, kita dah kumpulkan data-data. Jadi kita akan membuat pemetaan dalam proses kita melaksanakan TF25. Jadi sini ada soalan refleksi yang mungkin kita boleh bincangkan dengan warga sekolah, iaitu bagaimana anda membuat pemetaan perancangan proses penambahkan program TF5 dan perancangan pemajuan sekolah. Di sini perlunya kerjasama dan juga brainstorming daripada rakan-rakan kita untuk kita memetakan langkah yang seterusnya, intervensi dan juga penambahbaikan yang kita perlu buat di sekolah masing-masing.
Jadi pemetaan ini melibatkan perkaitan antara pemikiran strategik, perancangan strategi, perancangan proses penambahan program TF5 dan pengurusan strategi. Jadi nanti kita lihat kepada 5 langkah itu daripada pemikiran strategik, apa isu yang kita dapat di sekolah, kemudian kita menganalisiskan strategi, menganalisiskan data-data dan juga situasi semasa di sekolah kita. Dan seterusnya memformulasikan strategi, kita membincangkan strategi-strategi yang kita boleh jalankan di sekolah berdasarkan pada isu yang kita telah temui di sekolah. Yang keempat, yang implementasikan strategi. Jadi bila kita dah dapat strategi-strategi yang terbaik, kita implementasikan strategi tersebut atau langkah-langkah tersebut, dan seterusnya kita membuat penilaian strategi. Lepas kita implementasikan strategi, kita laksanakan program ataupun strategi tersebut, jadi kita kena nilai. Kejayaan ataupun kegagalan ataupun penambahbaikan yang perlu kita lakukan. Jadi sini melibatkan proses penambahbaikan, iaitu tool yang kita gunakan ialah Pintas dan juga OPPN. Jadi secara keseluruhannya kita dapati bahawa penambahan proses merupakan usaha mengenal pasti, menganalisis, menambah baik proses yang sedia ada. Dan kemudian kita mengenal pasti dan mencari kaedah penyelesaian tentang bagaimana kita dapat melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik, ataupun kita menyediakan sistem sokongan, dan seterusnya kita mengatasi aspek yang lemah dalam operasi seharian. Di sini adalah proses yang memerlukan komitmen daripada berbagai pihak. Jadi dalam modul 1.3.6, kita hanya kenalkan sepintas lalu tentang Pintas, itu pelan intervensi transformasi sekolah. Kerana dalam Pintas juga secara detailnya akan dibincangkan dalam modul yang kedua nanti. Walaupun Pintas ini juga merupakan pelan penambahbaikan sekolah berdasarkan isu yang kita dah temui. Kemudian kita boleh mengikut bidang seperti yang saya beritahu tadi, sama ada 9 bidang SKKM ataupun kita nak lihat kepada isu-isu strategik yang terdapat di sekolah yang kita nak fokuskan untuk pelaksanaan dalam program TS25 ini, ataupun kita boleh mengikut KRA, 4 KRA yang telah kita gariskan. Jadi kita boleh pilih KRA yang menjadi keutamaan kita pada 2021, 2022, 2023. Okay. Dan Pintas dibina untuk jangka pendek itu 1 tahun. Okay, bagi kohort yang terdahulu, kita selalu mendapat pertanyaan daripada rakan-rakan kita, PGB dan juga SIT tentang Pintas. Jadi sini kita boleh telitikan juga berapa soalan dan juga jawapan yang boleh kita kongsi bersama. Okay, pertama ialah apakah definisi operasi Pintas? Definisi operasi Pintas. Okay, jadi operasi Pintas ini merupakan perancangan penambahbaikan proses ataupun tindakan yang boleh kita ambil untuk memudahkan pengurusan kita ataupun pelaksanaan program. Sebab dia buat untuk 1 tahun dan dalam 1 muka surat saja. Okay, yang kedua, adakah Pintas gantikan pelan strategik sekolah? Ini biasa soalan yang kita jumpa ataupun yang kita dapat daripada rakan-rakan kita terdahulu. Jadi adakah Pintas menggantikan pelan strategik sekolah? Jadi jawapannya tidak. Pintas merupakan program atau pelan penambahbaikan berterusan intervensi sama ada untuk program yang sedia ada atau program baru yang diarahkan. Maksudnya kalau kita dah ada pelan strategik sekolah, kita perlu teruskan, dan bila program dalam pelan strategik yang kita dah bina sebut kurang berjaya, jadi kita boleh gunakan Pintas sebagai pelan penambahbaikan intervensi yang seterusnya. Jadi kita boleh gunakan Pintas ni untuk program yang kita dah sedia ada, yang kita buat tetapi kurang berjaya, ataupun Pintas juga kita boleh gunakan untuk program baru yang kita nak capai bagi tahun semasa. Okey, yang ketiga, bila Pintas dibuat? Selepas penilaian dibuat terhadap program sedia ada ataupun objektif sedia ada yang memerlukan tindakan penambahbaikan. Jadi dalam pelan strategik sekolah seperti yang kita
ketahui tadi, mungkin ada isu ataupun ada program yang kurang berjaya. Jadi kita nak laksanakan intervensi yang seterusnya bagi program tersebut. Jadi kita boleh gunakan PINTAS, iaitu Pelan Intervensi Transformasi Sekolah. Jadi dalam satu muka surat, dalam tempoh 1 tahun, kita cuba melaksanakan program sedia ada tersebut supaya ia lebih memberi impak yang besar pada sekolah kita. Okay. Soalan yang keempat, adakah perlu merujuk kepada penilaian pelan strategi sekolah atau pelan taktikal yang sedia ada? Ya, jadi adakah PINTAS ni ataupun pelan strategi sekolah, pelan taktikal ni berasingan? Dia berasingan tetapi dia perlu dirujuk bersama. Okay. Jadi adakah perlu merujuk pada penilaian pelan strategi sekolah atau pelan taktikal yang sedia ada? Jadi jawapannya ya. Ya. Sekiranya penilaian pelan strategi sekolah atau pelan taktikal menunjukkan sasaran yang ditetapkan tidak tercapai. Maksudnya kita ada program, kita ada aktiviti dalam pelan taktikal atau aktiviti dalam pelan strategi sekolah tetapi tidak berjaya, tidak tercapai sasarannya. Jadi kita perlu rujuk kepada PINTAS. Tetapi juga boleh diarahkan oleh KPM, JPN atau PPD merujuk pada data peringkat kebangsaan atau negeri. Ini kalau bagi program yang khusus lah. Ya. Kita boleh buat PINTAS bagi situasi sekolah kita. Jadi keduanya ada data yang menunjukkan impak tindakan atau aktiviti yang lepas. Jadi pelan strategi sekolah, pelan taktikal dan PINTAS perlu dibuat penilaian dan perlu ada impak tindakan atau aktiviti. Sama ada berjaya ataupun kurang berjaya. Jadi intervensi ini merupakan usaha atau tindakan kedua untuk meningkatkan kebesaran program sedia ada. Jadi kalau pelan strategi sekolah atau pelan taktikal ada program yang tidak berjaya atau sasaran yang tidak capai, jadi alternatif yang seterusnya dalam perancangan sekolah TF5 adalah membuat PINTAS, iaitu intervensi ataupun tindakan usaha yang kedua supaya program yang sedia ada tu dapat kita teruskan dengan penambahbaikan dan juga data-data yang boleh kita guna pakai supaya akhirnya program tersebut berjaya. Okay, ini adalah bentuk PINTAS. Jadi untuk rakan-rakan dalam kohort 6, mungkin ini perkara baru. Tetapi ni cikgu akan tuan-tuan dan puan akan dapat lebih detail dalam modul yang kedua nanti. Tapi tuan-tuan dan puan juga perlu faham dan juga perlu akui bahawa PINTAS ni sangat membantu seperti yang kita maklumkan dalam slide yang sebelum ni. Iaitu perancangan penambahbaikan proses atau tindakan yang dapat diambil dinyatakan dalam satu muka surat untuk memudahkan pengurusan. Jadi kalau dalam PINTAS ini dia terbagi pada 3 fasa. Iaitu fasa pertama ialah penggunaan data untuk membuat keputusan dan perancangan intervensi. Okay, fasa pertama. Iaitu daripada 5 fokus untuk intervensi selaraskan dengan perancangan strategi tahunan yang kita dah buat sebelum ni. Jadi bagi isu strategi yang tidak berjaya atau tidak capai sasaran, kita pindahkan kepada PINTAS. Okay, jadi fasa pertama. Okay. Jadi dalam fasa pertama dia ada 5. Okay, satu ialah bidang keberhasilan. Jadi bidang keberhasilan tadi kita rujuk sama ada kita nak buat mengikut bidang SKKM ataupun bidang kurikulum, HANG, KOKO, perusahaan organisasi dan sebagainya, ataupun kita boleh rujuk kepada bidang keberhasilan KRA. Itu daripada 4 tadi, pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan ibu bapa dan komuniti, persekitaran, pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna. Jadi kita boleh pilih satu untuk satu borang PINTAS. Dan seterusnya adalah data yang terkumpul. Kalau kita buat guru berkualiti, okay, kemudian kita perlu dapatkan data yang kita kumpulkan tentang guru berkualiti. Okay. Contohnya SKPM G2, Standard 4 dan sebagainya lah. Okay. Kemudian bidang fokus. Okay, bidang fokus sama ada kurikulum, HAM, KOKO, okay, ataupun pengurusan organisasi. Kalau guru peliti mungkin terlibat daripada bidang fokus ialah PDP, pedagogi,
pengurusan kurikulum. Yang keempat ialah tentang TOV. Okay. Jadi daripada mana kita dapat TOV, data-data TOV tersebut. Jadi kita masukkan dalam ruangan yang keempat. Dan yang kelima ialah kriteria kejayaan ataupun ETR. Okay. Jadi kita ada TOV dan kita ada ETR yang berdasarkan pada data. Okay. Bagi fasa yang kedua ialah pengesanan kemajuan. Okay, pengesanan kemajuan dan fasa tindakan. Jadi tadi kita fokus untuk intervensi, apa perkara, apa bidang KRI yang kita nak pilih dengan datanya, dengan TOV dan ETR-nya. Jadi seterusnya kita pergi pada perancangan, ada 6, 7, 8, 9. Okay, yang ke-6 ialah inisiatif. Apa inisiatif yang kita nak lakukan, strategi yang kita nak laksanakan di sekolah berdasarkan pada bidang keberhasilan tersebut. Okay. Yang ke-7 ialah pihak bertanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab bagi KRI tersebut ataupun siapa pihak yang bertanggungjawab dalam intervensi atau inisiatif yang kita nak laksanakan di sekolah. Okay. Dia ada 6 inisiatif, 7 ialah pihak bertanggungjawab. Okay. Yang ke-8 ialah tempoh masa. Okay. Tempoh masa maksudnya dalam melaksanakan program tersebut. Okay, tempoh masa yang kita sasarkan untuk capai, untuk laksanakan inisiatif tersebut. Yang ke-9 ialah keperluan sumber. Okay. Sumber-sumber lain yang kita perlukan sepanjang kita melaksanakan program tersebut atau inisiatif yang kita dah gariskan dalam pintas. Okay, itu ialah bahagian perancangan untuk pelaksanaan intervensi. Okay. Kemudian ialah pemantauan. Bila kita dah rancang, kita implementasikan, jadi perlu ada pemantauan. Jadi kaedah, kita perlu gariskan kaedah pemantauan untuk program ataupun inisiatif tersebut. Kalau kita pilih guru peneliti, maksudnya kaedah pemantauan yang kita laksanakan, kita perlu nyatakan di sini. Learning walk dan sebagainya lah. Okay. Kemudian ialah dapatan evidence. Okay. Dalam waktu pemantauan kita lakukan, jadi apa dapatan evidence yang kita akan gunakan. Data-data daripada SKPMG2 ke, daripada dapatan learning walk dan sebagainya. Okay. Itu ialah fasa yang kedua, pengesanan kemajuan untuk fasa tindakan. Okay. Implementasi. Okay. Bagi fasa yang terakhir, fasa yang ketiga, penilaian status intervensi. Ini setelah kita laksanakan inisiatif tersebut, bagi KRI yang kita pilih, jadi kita perlu buat penilaian. Ya. Ini maksudnya diisi selepas kita melaksanakan intervensi. Okay. Yang ke-12 ialah kita perlu menyatakan situ penilaian tindak susul. Dan yang ke-13 ialah kos sebenar. Okay. Kalau keperluan sumber sini, jadi kita dapat kewangan berapa, dan di sini kos sebenar yang kita jalankan bagi inisiatif ataupun intervensi tersebut. Jadi kalau kita lihat sini bahawa perancangan strategik dan juga pelan taktikal tu kita masih rujuk. Tapi intervensi untuk program yang perlukan penambahbaikan untuk capai sasaran yang kita harapkan. Jadi kita buat perintah dalam satu muka surat saja. Jadi apabila kita menyemak program atau inisiatif atau strategi yang kita laksanakan, sepanjang intervensi tersebut kita gunakan satu helai kertas saja. Okay, kita boleh rujuk situ fokus intervensi kita, apa data yang perlu kita buat dalam masa perancangan, implementasi dan pemantauan, kita rujuk pada pintas satu helai saja. Dan seterusnya penilaian. Dan akhir sekali ialah 1/3.7. Okay. Ini ialah rumusan dan refleksi yang perlu yang sepatutnya kita dah capai sepanjang kita mengkaji modul 1.3. Kalau dalam objektif dan kriteria kejayaan tadi disenaraikan 5 perkara, jadi dalam rumusan refleksi juga kita perlu
membuat rumusan dan refleksi diri dalam kalangan PGP, dalam kalangan SLT ataupun MRT di sekolah kita. Yang pertama tentang hubung kait, adakah kita dapat menghubung kaitkan hala 7 program TF5 dengan hala 7 KPM. Okay. Dalam 1.2, 1.3.2. Okay, seterusnya kita membuat rumusan, kita mengkaji sama ada kita telah dapat membina, memurnikan bidang kebahasilan KRA kita dengan matlamat program TF5. Jadi dalam bidang kebahasilan utama tadi, adakah kita telah gariskan, kita telah rancang dengan sebaiknya dan kita dapat gabung jalinkan dengan matlamat program TF5. Okay. Seterusnya kita juga perlu membuat rumusan, kita perlu buat refleksi. Okay. Apakah kesan ataupun impak setelah kita mengkaji 1.3 dari aspek pelaksanaan program TF5 dan menggunakan kaedah mindscaping. Ya, jadi mindscaping ni membantu kita daripada mula dan kita merancang untuk masa depan, maksudnya merancang dalam KRA kita sehinggalah kita dapat membina atau mencapai matlamat dalam program TF5. Dan seterusnya juga kita perlu merumuskan data yang sedia ada. Adakah kita telah menggunakan data yang kita ada di sekolah dengan sebaiknya bagi kita mengukur matlamat program TF5. Okay, semua data sebenarnya telah disimpan, telah ada di sekolah dan mungkin kita tak gunakan sepenuhnya. Tapi bila kita membuat KRA, bila kita membuat perancangan untuk program transformasi, jadi data-data tu sangat penting. Sama ada data guru, data murid-murid, okay, sama ada data persekaran sekolah dan sebagainya. Termasuklah data-data daripada pemegang taruh ataupun pihak ibu bapa dan juga komuniti. Dan seterusnya kita perlu membuat rumusan dari refleksi. Adakah kita telah berjaya untuk memetakan perancangan proses penambahbaikan program TF5 di sekolah supaya kita dapat meningkatkan aktiviti ataupun mencapai kecemerlangan, kejayaan dalam program-program yang kita telah rancang di sekolah kita. Jadi akhirnya sini tuan-tuan dan puan akan membuat aktiviti yang kelima, iaitu refleksi ke diri mengikut kepada aspek PMI. Dalam Google Classroom, tuan-tuan dan puan akan dapat carta untuk PMI, iaitu plus, minus dan interest idea. Jadi ini juga memerlukan komitmen daripada rakan-rakan PGP dan juga SRT untuk mengkaji semula, menilai sama ada program, data dan maklumat-maklumat yang kita kumpul dalam modul 1.1, 1.2 dan 1.3 tu dapat diguna pakai bagi memberi refleksi sendiri kita dalam pengurusan sekolah TF25. Dan akhirnya 1.3.8 ialah tugasan dan juga kuis yang tuan-tuan dan puan akan buat dalam Google Classroom. Jadi saya harap penerangan saya ini dapat membantu tuan-tuan dan puan bagi memahami dan juga menghayati serta melaksanakan transformasi penambahbaikan di sekolah masing-masing bagi kohort 6 2021. Okey, sebelum saya akhiri sesi ini, suka saya mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan supaya mendaftar SPL KPM untuk kehadiran tuan-tuan dan puan pada QR code yang disediakan pada skrin atau klik pada link yang disediakan pada keterangan video. Seandainya tuan-tuan dan puan ada sebarang kemuskilan atau pertanyaan, tuan-tuan dan puan boleh masuk dalam ruangan perbincangan yang disediakan pada pautan link yang tertera sejurus selepas sesi tutorial ini tamat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.